Ada orang yang tak sempat Ramadan, ada orang yang tak sempat beraya. Jadi di atas semua nikmat itu, tuan-tuan perempuan, zahirkan nilai taat, zahirkan nilai kualiti menjadi hamba yang hebat. Antara nikmat yang besar setelah nikmat iman dan Islam adalah mampu menzahirkan ketaatan. Ya, setelah kita didapat kerja, kita view kita dapat kerja, kita punyalah bangga, tumbang kambing, tumbang lembu, beritahu satu kampung dapat kerja, Alhamdulillah. Tapi lepas dapat kerja, what's next adalah perform kerja tu. Ya, tak cukup dengan tumbang kambing je, kena kerah keringat selesaikan tugas apa juga tugasan. Itu nikmat yang kedua, iaitu bila kita mampu membuat kerja dengan baik. Samalah dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan, nikmat iman dan Islam kita dapat dah. Jadi nikmat yang berikutnya adalah nikmat melakukan ketaatan. Sebab tu selalu bersyukur pada Allah Ta'ala kalau kita ada peluang untuk taat. Syukur pada Allah Ta'ala kerana direzekikan peluang untuk ibadah. Tak semua orang Allah berikan peluang untuk ibadah ni. Dalam hidup ni tak semua orang Islam. Dalam banyak-banyak orang Islam, tak semuanya ada kesempatan untuk taat. Dalam banyak-banyak manusia yang ada kesempatan untuk taat, tak semua orang yang dia buat ketaatan itu. Ya, macam bulan Ramadan, ada yang tak baca Quran, ada yang tak puasa. Dia duduk dalam bulan Ramadan tapi tak puasa. Sama juga bulan Syawal, dapat bulan Syawal tapi tak dapat puasa 6, tak habis. Ataupun mungkin atas apa juga sebab lah, tak ada peluang lah. Maksudnya tak semua Allah Ta'ala izinkan melakukan ibadah taat tu. Dalam banyak-banyak orang buat ibadah pula, tak semuanya ikhlas. Yang paling penting, taat itu mesti disulami dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat ibadah tak ada keikhlasan, kita khawatir amalan itu tertolak. Kita khawatir amalan itu haba'an manthura, debu-debu yang berterbangan di padang mahsyar. Ya? Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami pulangkan balik segala amalan manusia itu dan kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Sebab apa? Salah satu sebabnya adalah amalan itu tidak kerana Allah, kerana manusia, kerana bapak mentua contohnya. Ya? Tak dinafikan kalau solat depan pak mentua lebih khusyuk pergerakan dia. Ya? Dia nampak pak mentua masuk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, mata dia kerling pak mentua. Ya? Dia terlupa, kiblat terbalik. Masalah betul. Baik, kita menyambung perbahasan tadabbur tazakkur suratul Al-Mulk, yang mana pada siri yang lalu kita dah bahas dah the first 5 ataupun 5 ayat pertama. Jadi 5 ayat pertama berkisar tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan hidup ni dan mati ini, Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang paling baik amalannya. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. 1 dan 5 tu, kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar pada alam semesta. Dan kalau kita tengok balik alam itu, kata Allah Ta'ala, kamu tak akan jumpa sebarang kecacatan, melainkan kamu sendiri yang akan rasa kerdilnya diri kita. Baik, kita masuk pada ayat ke-6 hingga ke-11, cerita pasal azab seksaan yang dideritai oleh orang-orang kafir di hari akhirat. Bunyinya lebih kurang, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Dan orang-orang kafir dengan Tuhannya memperolehi azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang kafir yang
menafikan keesaan Tuhan. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisarkan tentang kekuasaannya mencipta alam ini, maka Allah Taala bagi tahu amaran pada orang-orang kafir yang tidak beriman bahawa dia akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan azab. Kalau sebut dalam bahasa Arab, kafara ni dua lah. Satu, kufur nikmat. Satu, tidak beriman. Iaitu orang yang tidak beriman dipanggil kafara. Yang kedua, orang yang tidak mensyukuri nikmat, juga kafara. Dipanggil kufur nikmat. Kalau tidak beriman tu untuk orang yang kafir, ya. Untuk orang yang beriman, kalau tak pandai syukur pada nikmat Allah Ta'ala juga sama. La in syakartum wa la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah. Wa la in kafartum, tu Allah sebut. Wa la in kafartum. Dan kalau kamu ingkar pada nikmat itu, inna azabi lasyadid, aku sediakan azab yang pedih. Jadi jangan kita ingat kafara ataupun azab ni untuk orang yang tidak beriman saja. Orang yang beriman pun ada ancaman kalau dia tidak kufur, dia tidak syukur pada nikmat Allah. Macam mana cara nak syukur nikmat Allah? Selalunya syukur itu diukur dengan nilai taat. Lagi tinggi syukur, lagi banyak taat dia. Lagi syukur daripada Allah Ta'ala, meningkat-ningkat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan, kita kena selalu nampak nikmat. Kena pakai mata lebah supaya boleh nampak bunga. Jangan pakai mata lalat, nanti nampak yang tak elok je, nampak najis je. Ada kala kita kena pakai mata lalat, tapi selalulah pakai mata lebah. Orang yang pakai mata lebah, dia akan cari nikmat. Dia akan bersyukur pada banyaknya nikmat, walaupun dia sedang dihadapi dengan ujian yang berat. Ya? Kita tak boleh kawal apa yang berlaku, tapi kita boleh kawal macam mana kita nak respon. Ya? 10% is what happened to you, 90% how you respond. 10% apa yang berlaku sebenarnya. Yang lagi 90% kita yang buat apa tentang situasi itu. Contohnya kita nak jogging, pakai kasut jogging. Tengok-tengok hujan lah. Terus dia ambil keripik, duduk depan TV makan. Kan kepening tu. Daripada jogging terus makan depan TV. Jauh tu pusing. Seorang lagi dia tengok, Allahu Akbar, hujan pula. Tak apalah. Dia buka kasut, dia pegang mop, pegang sapu sampah. Satu rumah bersih. Alhamdulillah. Tak dapat sukan, dapat jugalah kemas rumah, berpeluh dia. Nampak tak? Hujan tetap sama, tetapi cara yang kita respon terhadap hujan itu yang berbeza. Ya? Jadi orang yang beriman ini, dia sentiasa pastikan dia respon pada situasi itu, dia respon secara apa? Secara syukur. Dia respon dengan nilai syukur. Supaya apa? Supaya kita tak diazab. Itu point dia. Memanglah kita sedih, motor masuk gaung. Allah, gaung dah motor aku. Daripada kita nak mengeluh motor masuk gaung, syukur dulu, Alhamdulillah aku tak masuk gaung. Motor yang masuk. Kalau kita yang masuk lagi payah. Motor ke atas, kita kat bawah. Sudah. Nampak tak? Ya. Kita kena selalu didik kita diri ni untuk tengok mana nikmat yang masih berbaki. Kalau kita dah selalu melatih macam tu, datanglah apa situasi pun, kita akan tetap tenang dan menghitung nikmat. Lepas ni kalau handphone hilang, Alhamdulillah. Motor hilang, Alhamdulillah. Kasut jogging hilang, Alhamdulillah. Tapi kalau handphone bini pegang, astagfirullah. Apalah dia pegang handphone saya. Gelap masa depan katanya. Gelap masa depan. Tak ada masa depan lah Ustaz. Handphone saya bini kunci dah. Aduh gelap lah masa depan. Nak keluar tak tahu. Nak check WhatsApp, minta permission. Boleh tak saya nak minta handphone saya balik? Nak check WhatsApp. Jangan. Okey. Itu orang kata lelaki kiriman Tuhan lah. Jarang nak jumpa lelaki macam tu. Tapi ada ada lelaki yang bagi isteri dia pegang. Ustaz, tengok handphone suami saya di genggaman saya.
Tengok suami dia handphone backup. Dia kata lelaki kalau nak hidup dia macam tu ustaz, nampak gaya macam selamat, rupanya ada satu. Itu sekian dimaklumkan lah. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan perempuan selalulah nampak yang baik. Kalau kita biasakan nampak yang baik, insya-Allah kita akan ada kebaikan. Jadi Allah Ta'ala berfirman pada ayat ke-6, orang yang kufur pada Allah Ta'ala, orang yang tidak beriman, dia tidak berimanlah. Orang yang beriman, kalau dia tidak mensyukuri nikmat, maka dia kufur nikmat. Dah diberikan nikmat, dia buat maksiat. Diberikan nikmat, dipalitkan dengan keingkaran. Diberikan nikmat, dia buat kefasadan, kerosakan. Inna azabi lasyadid. Kamu tak tengok lagi azab aku, tunggu. Gitu nah. Baik, pada ayat yang ke-7, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Kan. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan, neraka ni ada bunyi. Neraka ni makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan untuk memberi azab kepada mereka yang ingkar. Satu hari neraka bertanya pada syurga, wahai syurga, kenapa orang-orang yang dalam kau ni semuanya orang yang lemah-lemah? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW sebut bahawa neraka bertanya pada syurga, wahai syurga, kenapa orang dalam kau ni semua lemah-lemah? Berkatalah syurga, sesungguhnya mereka ketika hidup di dunia dulu tak tahu nak buat apa bila dizalimi. Dia adalah orang yang selalu dizalimi, selalu diambil kesempatan, selalu dihina, selalu dicerca. Dia nak balas tak tahu, jadi diam je lah. Layan je lah, tak apalah ustaz, saya nak macam mana, saya bukannya kuat sangat pun, dia tu nampak. Jadi kebanyakan ahli syurga adalah orang yang tak boleh balas apabila orang buat jahat kat dia. Kalau nak balas pun dia tak tahu nak buat apa. Tetapi ahli neraka, siapakah mereka? Orang yang kuat, yang sombong, yang tinggi, yang sebanyakannya yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat lah. Kebanyakannya adalah ahli neraka. Kenapa? Kerana mereka ada kecenderungan untuk menindas, dan akhirnya mereka rasa bangga terhadap penindasan mereka itu. Dan bila dicampakkan ke dalam neraka, maka neraka itu pun membuat bunyi yang mengerikan. Dan neraka itu tafur, menggelegak, wahiyah tafur, menguap-uap, menggelegak-gelegak. Baik, ayat yang ke-8. Takadu tamayyazu minal ghaidh, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di saat dilemparkan ke orang ke dalam neraka yang bergelegak tu, tiba-tiba neraka tu macam terpecah-pecah lantaran terlalu marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya kumpulan manusia yang tidak beriman, penjaga neraka itu bertanya pada mereka, apakah tak pernah sampai pada engkau dulu orang yang bagi peringatan? Neraka ni pun heran, penjaga neraka tu heran, kenapa sampai kau boleh masuk sini? Itulah yang dipanggil satu sindiran yang tak sepatutnya kita nak lah. Ahli neraka ataupun penjaga neraka tu, dia pun mestilah dia tak suka duduk di situ, tapi atas arahan Allah Ta'ala dia kena jagalah. Dan dia pun bertanya pada ahli-ahli neraka, kau kat dunia lu, kau tak ada siapa ke bagi peringatan? Jadi kita tanya juga diri kita, sebelum situasi itu sampai, kita tanya balik, adakah dalam hidup kita ni kita tak dengar peringatan? Dengar. Paling kuranglah kita dengar azan. Azan itu adalah peringatan yang paling sempurna. Sebab tu patutnya kita rasa apa? Rasa bersalah kalau kita dengar azan kita tak sambut. Sebab ahli neraka tanya, tak pernah ke kau diberikan peringatan? Ada? Dengar azan tapi buat je. Yang muslimat pesan pada suami masing-masing, pergilah masjid bang, abang tinggallah pinggan mangkuk tu kan saya basuh, abang pergi masjid. Abang berhentilah tengok bola tu, tak ada maknanya Arsenal nak menang, duduk sini. Tak ada maknanya kata dia. Manchester City menang tau, awak pergilah masjid, nanti kan saya tolong beritahu result.
Suami tu pula penyokong Arsenal, marahlah dia. Yalah, ada. Contoh saja, ya. Tapi sebenarnya orang lelaki mudah taat kerana sokongan isteri. Ya. Sebab tu isteri kena selalu suruh suami buat taat, sebab dia boleh tumpang pahala. Punyalah hebat orang muslimat ni, punya sayang ni Islam pada orang perempuan. Dia tak payah susah-susah nak kena kerja apa semua. Sepatutnya lah dia hanya perlu layan suami dia. Sampai je suami depan pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nak apa? Teh, tarik, Milo panas. 3 layer. 3 layer lah. 3 layer tu kacau sendiri tu je. Dah. Susu pekat, teh, air kosong. 3 layer, kacau sendiri. Aku saya tahu, ya, namanya bombastik. Teh tarik 3 layer. Apa ni? Kacau sendiri. Ya. Lepas tu suruh suami pergi masjid cepat-cepat. Bila suami pergi masjid, alhamdulillah boleh rehat. Tugasnya gitulah. Tugas isteri adalah melayan suami. Jangan terbalik pula. Suami dah penat-penat di luar, suami balik, awak layan saya. Sudah. Ya, tugas isteri adalah berkhidmat pada isteri, pada suami. Itu platform untuk beli syurga. Jangan kita terbalik pula platform tu. Ya, dia mesti platform dia bagi seorang isteri, dia berkhidmat pada suami, itu jalan ke syurga. Seorang suami dia punya platform adalah luar, berkhidmat pada masyarakat, bagi manfaat pada masyarakat, sediakan kelengkapan ahli keluarga. Maka para isteri mudahkan urusan suami untuk taat pada Allah Ta'ala. Kerana kita khawatir bila dah dengar peringatan tetapi kita tidak sahut. Alam ya'tikum nadhir, tak pernah kedengar apa-apa bentuk peringatan. Nadhir artinya peringatan. Kat masjid kan ada dia panggil nazir kan, nazir. Nazir tu peringatan lah. Oh, itu nazir masjid tu. Oh, tugas nazir adalah bagi peringat. Lepas tu dia kena pegang mikrofon setiap Jumaat. Assalamualaikum tuan-tuan, saya malu-alukan kedatangan tuan-tuan. Nazir kena cakap begitu. Ini nazir tak diam je. Cakaplah. Nazir kena bercakap. Sebab dia nazir. Nazir ni peringatan. Kalau lawan kepada nazir, bashir, iaitu beri kata-kata seronok. Selamat datang, handsome belaka yang datang ni. Dia datang, tuan-tuan sedarlah masjid kita ni banyak kuliah agama, seorang pun tak datang. Jawapan dia, nazir tu satu penggal je lah. Lepas tu tak ada lah. Perani pula sound kata ni. Tapi tempat saya tak ada calon lain dah. Dia seorang je. Pasal dia nazir ni kena kerja lebih. Bukan senang tau nak jadi AJK masjid surau ni. Buat kerja lebih. Mana ada allowance? Allowance adalah sikit. Itu pun allowance tu dia kopi je. 400 kerja sebulan. Tu 24 jam, 7 hari seminggu. Tu baru nazir, belum imam lagi. Imam kalau rumah dia dekat quarters masjid, lagilah. Orang ketuk pintu tak berhenti, perempuan-perempuan, mam. Kenapa? Anak saya kena rasuk lah. Boleh tolong tengok tak? Tengok. Tak pasal-pasal imam jadi Ghostbusters tak ada dalam SOP daripada Jabatan Agama imam adalah tugas menghalau jin. Tak ada. Mam, kita ada orang nak masuk rumah baru, boleh tolong halau-halau tak? Halau apa? Halau jin. Imam ke? Imam lah. Kadang-kadang bini tak balik pun imam. Mam, bini saya tak balik lah mam. Jadi apa saya nak buat? Imam boleh tak tolong baca-baca bagi bini saya balik? Memang betul bini dia tak balik. Bini dia ikut laki lain lah, kesian dia. Tak apalah. Itu dugaan lah. Tapi nak ceritanya kerja untuk masjid ni memang mujahadah lebih. High risk, low return. Kita selalunya kerja biar low risk, high return. Ini terbalik dah lah. High risk, returnnya low. Pasal kerja ni kecil. Itulah. Baik. Sambung ayat ke-8. Ayat ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Lalu apa kata mereka ni yang dah diperli oleh penjaga neraka? Mereka jawab, benar ada. Ya, benar ada. Ayat ke-9, sesungguhnya telah datang kepada kami nazir. Nazir itu peringatan lah, bukan nazir masjid. Nazir datang. Ada kami buat open house itu, nazir datang ada. Bukan. Ini peringatan. Ya, peringatan. Maka kami mendustakan peringatan itu, dan kami katakan Allah tidak turunkan sesuatu pun kepada kami. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang nyata. Rupa-rupanya adalah yang datang, tapi macam biasalah respon kami selalunya tak layan, lantak dia lah. Ya. Kadang-kadang grup masjid kita masuk pun berkeluar balik. Kalau grup lain ada je, grup sekolah ada, grup universiti, grup WhatsApp. Tapi grup masjid masuk keluar balik. Nanti kan orang tahu pula saya duduk sini, segan saya. Grup lain boleh dia stay. Kadang-kadang biasalah duduk dalam grup masjid ni, dia kena ketahan kerenah jemaah masjid. Ya. Dia macam-macam background ada. Salafi ada, Wahabi ada, orang Syiah pun ada kadang. Jadi ahli tasawuf ada, ahli tarekat ada. Jadi kita sabarlah. Jangan kita seorang je. Kita expect 300 orang dalam grup tu boleh ikut kita seorang. Tak boleh. Masing-masing ada fahaman masing-masing. Kala-kala ada, kalau ahli politik semua ada kala dalam tu. Kita tenang je. Tapi ada yang tak tahan, keluar masuk. Ni apa hal ni? Jangan koyak sangat, duduk je sini. Sebab kata Nabi SAW, seorang mukmin yang duduk dalam kaumnya dan sabar dengan kerenah kaumnya lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada seorang mukmin yang lari daripada kaumnya kerana tak sabar dengan kerenah kaum dia. Kena sabar rupanya. Kita kena sabar dengan kerenah kaum. Saya give up lah Ustaz dengan Malaysia ni, saya nak duduk London. Ada yang keluar kenyataan orang-orang Malaysia sudahnya belajar sana, saya tak nak balik Malaysia Ustaz. Susah lah. Kan dah jadi pakar dah betul pakar, balik lah Malaysia. Apa susah pula? Sini gaji besar. Rugilah. Kita dah belajar kat luar negara, pakai duit orang kampung kan. Balik tu berkhidmatlah pada orang Malaysia. Rugilah. Yang dia kata tak boleh lah, tak seronok lah, apa semua. Dia tak sabar dengan kerenah orang sendiri. Itu dipanggil orang yang rugi, ataupun orang yang kurang dipanggil kelebihan dia berbanding orang yang sabar dengan kerenah kaum dia. Hidup ni memang kena banyak sabar dengan kerenah manusia. Ya, hidup ni memang kita hidup dengan manusia, bukan hidup dengan kera. Sabar je lah. Ya. Elok dah kita kata parking kot tempat, dah parking dia blok kita pula. Elok dah sampah tu, elok tutup sampah tu. Dia baling sampah, luar tu sampah. Tak faham betul. Ada tutup sampah, dah letak dah, dilarang buang sampah. Ada banyak, situ paling banyak sampah. Denda RM1,000, situ sampah banyak. Aduhai, apa masalah tak tahu. Dia kata, Ustaz, signboard tu datang kemudian, sampah ada dulu. Jadi sampah ada dulu, signboard tu salah tu. Kan tak salah tu. Maka ada peringatan lalu mereka nafikan peringatan itu. Dalam apa juga konteks hidup, ada yang menafikan peringatan, maka awas. Kita khawatir kita berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, nescaya tidaklah kami termasuk daripada penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Orang yang hatinya celik, orang yang hatinya celik itu apa tu? Orang yang hatinya celik, peringatan datang, dia akan mencelikkan hatinya. Gitu. Atas apa juga keadaan pun. Baru ni ada viral apa, dia kata bila orang tabligh datang, lepas tu dia tutup pintu lah. Dia kata kalau ada orang tabligh pinang kau nak makan apa, marah dia. Dia sebenarnya dalam konteks hidup ni, ianya satu peringatan. Tabligh itu artinya balagha yuballighu tablighan. Tabligh ni menyampaikan.
Siapa yang datang tu dia menyampaikan. Dan orang yang tabligh kalau datang ke rumah kita, itu jangan kita nampak dia yang datang, nampaklah Allah yang berikan peringatan. Kita ra'ilah, dia tak ada letak pisau pergi masjid sekarang tak ada. Dan dia datang tu untuk dia bercakap, bukan untuk kita, tak, untuk dia. Sebab dia kata dia perlukan orang untuk dia bercakap, ajak kepada kebaikan, bukan untuk orang tu berubah, untuk dia jadi baik. Itu dia panggil on job training. Kita ingat aku ni nak dakwah aku lah tu, perasan. Bukan sebab kita, tak, sebab dia nak cakap tu. Dia perlukan percakapan. Pernah sekali tu dia ketuk, rumah imam tak apa, kita jalan. Saya ada mail lah cakap, saya dengar. Tak apa imam, nanti kan salah dalil. Mail sini bercakap. Sebab dia nak bercakap, dia dah maklum lah background macam-macam, bikers lah, engineer, tapi nak cakap jalan dia perlukan orang nak bercakap. Lepas tu dia pergi berjalan, jumpa rumah-rumah nak bercakap, ajak orang pergi masjid, sebab dia kena jadi baik. Bukan untuk orang yang mendengar tu, lantak kamu lah kamu nak pergi masjid ke tidak, aku yang kena jadi baik, aku kena cakap. Begitu. Sebab tu kalau ada orang datang beri peringatan, kita jangan jual mahal pula, cakap, anggaplah itu datang daripada Allah Ta'ala. Lepas ni terus welcome. Nampak aja tabligh, sini bang, sini, saya nak dengar. Supaya nampak lain macam, lain macam jalan ni. Selalunya orang tabligh lari kita orang. Yang ni dia panggil kita. Sebab apa? Sebab kita nak dengar peringatan. Dengar peringatan. Kita kena raikan tuan-tuan. Jangan kita biarkan peringatan yang mahal ni daripada Allah Ta'ala. Baik, dia kata apa? Lau kunna nasma' wa naqil. Kalaulah kami dengar dan kami fikir. Nasma' wa naqil, ma kunna fi ashabis sa'ir. Nescaya kami tak akan jadi orang neraka. Nampak tu perkataan pertama, nasma', dengar. Nasma' wa naqil, dan fikir. Deria pertama yang Allah Ta'ala anugerahkan pada manusia adalah telinga, nasma'. Telinga ni Allah bagi sejak daripada perut, dalam perut ibu sampailah sebelum kita mati. Deria telinga adalah deria yang terakhir Allah ambil. Telinga. Sebab tu bila kita ziarah orang sakit, walaupun dia dah tutup mata, still dia boleh dengar. Maka bisik kat telinganya, la ilaha illallah. Lepas tu tengok mulut dia bergerak ke tidak, lidah dia tu. Kalau lidah dia bergerak, that's it, cukup. La ilaha illallah. Tapi cukuplah seorang dua je yang talqin kan. Ni datang maklum, talqin lagi, datang Pak Ngah, la ilaha illallah lagi. Dia pun dah stres, aku dah sebut dah tadi, tapi dia tak ada cakap lah. Dah. Cukup seorang, dah talqin dah. Okay, dah. Talqin sebenarnya kita cakap sebelum mati. Kita talqinkan dia supaya dia sebut la ilaha illallah sebelum dia menghembuskan nafas. Dan jangan bersembang depan dia bila dia dah sakit tu. Datang Pak Long, lai, kesian lah. Dia dengar tu. Tengok gaya ni, habislah janda dia, habislah sudah. Menyirap je dia. Daripada dia fikir dah nak mati, dia terus fikir janda, terus bangun dia. Kau siap. Dia dengar. Lepas tu kadang-kadang kita ziarah orang koma kan. Koma. Dia walaupun dia dah baring, kadang-kadang mengalir air mata dia, kita sebut, Assalamualaikum, sana mengalir. Dia tak jawab lah, tapi mengalir air mata dia. Dia nak respon tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dengar. Deria telinga ni deria yang paling kuat. Kita kalau tengok cerita hantu, tak ada bunyi, tak takut langsung. Apa hantu? Tapi kalau tengok cerita hantu, tak tengok pun, tapi kalau bunyi tu, dia punya feeling tu, takut. Kan cerita Jaws dulu kan, bunyi dia macam mana? Jeng. Itu yang takut. Cuba tak ada jeng tu, apalah, tak ada apa-apa. Dia bunyi deria tu yang paling takut. Deria telinga ini deria dominan berbanding mata. Kalau kita terus getah, nampak rimau, rimau, lagi. Terus getah, bunyi rimau, mana aku nak lagi. Tak nampak dah rimau tu, bunyi je, wow. Kita pergi tandas pagi, kita orang pertama sekali sampai ke MBI ni, pergi tandas. Tiba-tiba tandas sebelah bunyi-bunyi pula, cacak dinding. Siapa tu? Kan kita pun risau, serau kan.
Lepas pergi tandas tu tengok, oh paip, alhamdulillah, baiklah bunyi paip. Kalau buat bunyi tapi tak ada orang, tak ada orang, demam lepas tu. Jadi deria bunyi itu paling penting, telinga. Deria telinga ni adalah deria yang paling dominan. Orang yang lahir, orang nak dalam perut ibu pun sama. Sebelum dia nak lahir tu, bapa disunatkan ataupun dituntut baca Quran, dengarkan puji-pujian, puji mak dia. Jangan marah-marah ibu yang sedang mengandung. Bayi tu terkesan. Lahir je baby tu, menangis dia. Pasal suara ni lah yang marah dulu. Jadi sambut dengan baik, azan elok-elok budak. Sebab deria telinga tu penting. Ya. Kemudian daripada deria telinga inilah sampainya nakil, akal. Ya, nasma' au nakil. Dalam bahasa Arab, au di sini dipanggil bahkan. Kalau kami dengar, bahkan kami memikirkan apa yang kami dengar itu, nescaya kami takkan jadi orang ahli neraka. Fikir. Setiap kali peringatan yang kita dengar itu adalah isyarat daripada Allah Ta'ala untuk memanggil kita dekat dengan dia. Lalu kita fikirlah sejenak. Fikir sekejap. Apa yang disampaikan oleh orang yang peringatan yang kita dengar tu. Fa'tarafu bidhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka dengan neraka yang menyala-nyala. Ya, maka mereka fahamlah hakikat daripada mereka iktiraf, fa'tarafu, iktiraf. Mereka mengakui yang mereka telah pun bersalah dengan dosa-dosa mereka, maka mereka disampakkan ke dalam api neraka, wal iyadzubillah. Ya, kesimpulannya adalah hakikat perjalanan hidup kita ni adalah menuju ke syurga. Ya, kita ni semua telah Allah lahirkan sebagai seorang Muslim. Artinya apa? Sayang Allah Ta'ala mendahului kemurkaannya dengan kita dah masuk Islam. Jadi jangan kita sia-siakan peluang untuk ke syurga, kerana kita dah ada tiket ke syurga dah. Sekarang ni at this time dah ada tiket. Jangan dikeronyokkan, dikoyak-koyak pula, dibagi ke orang, dipijak-pijak. Tiket confirm ni. Dengan jaga sungguh-sungguh, paling kurang kalau kita tak nak jadi orang yang terlalu digelar alim ulama ke para ulama lah kira, jadi orang yang taat pada Allah, jadi seorang abid pun tak apa. Elakkan diri daripada dosa, kerana perjalanan hidup kita ni tak lama. Berapa lama sangat kita nak bermujahadah? Hidup kita ni tak sampai 100 tahun pun. Tapi perjalanan lepas daripada ni ribuan tahun. Jadi pastikan yang 100 tahun ni kita jaga sungguh-sungguh, mujahadah cukup-cukup. Biarlah kita tak selesa sikit, supaya kita selesa di sana. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Aku lumada tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'al muslimin wal muslimat fastaghfiruh wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila penuhkan saf.